Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Sarawak Mempelawak Australia bekerjasama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D, biofarmaceutical, pendidikan, pelancongan dan pertanian. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Wang Tengah Aliasan, ketika ini jumlah perdagangan di antara Sarawak dan Australia masih kecil dan masih ada banyak ruang untuk diterokai bagi meningkatkan perdagangan. Jumlah perdagangan antara Sarawak dan Australia bernilai 3.4 bilion ringgit pada 2020. Ekspor Sarawak ke Australia bernilai 1.5 bilion ringgit, terutamanya untuk petroleum mentah, papan lapis dan urea. Manakala nilai daripada import kami dari Australia ialah 1.8 bilion ringgit, terutamanya untuk biji timah dan aluminium. Katanya menerusi kenyataan media selepas menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Australia, Tuan Yang Terutama Dr. Justin Lee di pejabatnya pada Rabu. Ujar Dato' Amar Wang Tengah lagi, Kerajaan Sarawak juga mengalung-alungkan syarikat dari Australia meneroka peluang pelaburan di Sarawak terutamanya bahan api hidrogen dan ekonomi digital yang mana Australia mempunyai kekuatan dalam sektor ini serta potensi kerjasama R&D dalam CSIRO, Organisasi Penyelidikan Saintifik dan Perindustrian Commonwealth yang mempunyai kemudahan serta teknologi canggih yang mana boleh memberikan manfaat kepada industri di Sarawak. Selain itu, Sarawak juga mempunyai kawasan hutan yang besar dan berpotensi untuk pembangunan perdagangan kredit karbo selain bergerak ke arah aktiviti berasaskan kayu hiliran bernilai tinggi. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Wang Tengah mahu Agrobank komited dan terus memperluaskan bantuan kepada usahawan di Sarawak. Katanya ini bagi memberikan kemudahan kepada usahawan di negeri ini mengembangkan lagi perniagaan mereka. Agrobank disarankan untuk kekal komited dan memperluaskan lagi capaian bantuan kewangan kepada usahawan di seluruh Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein di pejabatnya pada Khamis. Pertemuan itu juga turut membincangkan cadangan inisiatif Bank Bergerak bagi membantu komuniti luar bandar Sarawak dengan menawarkan kemudahan pengeluaran wang yang akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Agrobank juga menawarkan produk kewangan seperti pertanian, pembiayaan perbankan runcit, aktiviti huluan, aktiviti hiliran, pemprosesan, pemasaran dan jualan produk pertanian serta bantuan kewangan untuk naik taraf bot untuk aktiviti laut dalam. Laporan selanjutnya, Kemeriahan Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 yang mempamerkan kepelbagaian budaya di Malaysia telah berlangsung bermula 24 sehingga 27 Februari 2022 di Tebingan, Kuching. Program anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dengan kerjasama Kerajaan Sarawak telah menyediakan pelbagai aktiviti dan program untuk pengunjung sepanjang 4 hari berlangsungnya Citrawarna Keluarga Malaysia 2022. Ikuti laporan Citrawarna Keluarga Malaysia bersama wartawan unit komunikasi awam UKAS, Mariam Zanaria. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya Mariam Zanaria, kini berada di Waterfront Kuching, sempena Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 dengan tema Temasya Kepelbagaian Budaya. Jadi program pada hari ini sangat menarik seperti konsert sape, festival craft Sarawak, food bazaar, persembahan bunga api dan musical water fountain, festival gendang Sarawak serta bermacam-macam lagi. Jadi bersama saya ketika ini ialah Mas Nanbor, iaitu salah seorang kru bagi program pada hari ini. Silakan. Masih lagi Firafati dan Lin. Hello. Okey, alright. Untuk persiapan yang kita akan nanggah dekat area waterfront, kita akan nanggah adanya pun SOP, adanya perketatkan SOP, ada penjagaan dan penjarakan, dan kita si bingung untuk SOP dekat situ. Jangan lupa untuk scan MySejahtera. Okey, festival tu nya dua sekali adalah festival gendang dan Citrawarna. Sama-sama. Jadi kita ada satu lagi laporan bersama rakan tugas saya Fatin Syairul Rosdi yang kini berada di tapak pameran kraft tangan. Silakan.
Terima kasih Mariam. Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Anda bersama saya Fatin Syairah Rosdi yang kini berada di pameran kraft tangan yang mana seperti yang kita lihat di sini terdapat pelbagai kraft tangan yang dihasilkan sendiri untuk dijual kepada para pengunjung yang akan datang ke Citra Warna Keluarga Malaysia yang bermula pada hari ini. Jadi bersama saya ketika ini ialah pembuat kraft tangan itu sendiri iaitu Puan Ratna. Okey Puan, boleh kami tahu berapa lama? Nya depends dengan kepanjangannya. Selalunya untuk satu rantai ataupun maneknya akan ambil masa 1 hari ataupun kadang-kadang 2 hari sebab kami membuat manek ni menyulam menggunakan tangan. Pameran Toknya akan bermula pada hari Tok lah 24 sampai 27 Februari kelak. And then-nya bermula dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Okey, terima kasih Puan. Okey, bagi penghujung yang akan ke sini pula, anda boleh singgah ke pameran kraft tangan di sini kerana bukan sahaja mempunyai kraft tangan Sarawak, malah mempunyai kraft tangan yang berada di semenanjung Malaysia. Sebagai contoh Kelantan, dekat sini saya pun boleh lihat dekat sini mempunyai beberapa kraft tangan yang ada di semenanjung. Jadi sementara itu orang ramai yang berkunjung di Citra Warna Keluarga di sini diingatkan untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi bagi kanak-kanak di bawah berusia 12 tahun tidak dibenarkan untuk berkunjung di sini bagi menekan penularan COVID-19. Sekian sahaja laporan saya, Fatin, di tapak pameran kraft tangan. Kembali bersama Mariam. Baik, itu sahaja laporan daripada kami di Waterfront Kuching. Kembali ke studio. Seterusnya, pelbagai aktiviti akan diadakan bagi memeriahkan program Sarawak Aktif 2022 yang akan diadakan serentak di setiap bahagian di seluruh Sarawak pada 5 Mac depan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan program itu akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari ke Datuk Abang Openg di Gedong. Katanya program tersebut merupakan inisiatif kementeriannya bagi menyemarakkan aktiviti riadah dan sukan kemasyarakatan secara bersasar dengan objektif untuk membudayakan sukan, kesejahteraan dan perpaduan rakyat Sarawak. Program Sarawak Aktif ni adalah program riadah, program belia, program sukan yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada 5 hari bulan Mac 2022, iaitu hari Sabtu di Pekan Gedung. Program ini adalah merupakan inisiatif kementerian untuk menyemarakkan penyertaan masyarakat Sarawak secara bersasar dengan objektif aktif, gerakan untuk membudayakan sukan, untuk kesejahteraan dan juga kesepaduan rakyat Sarawak menjadi fokus. Katanya dalam sidang media di Hotel Grand Margarita Kuching pada Rabu. Beliau menambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menyertai aktiviti aktif di Pekan Gedong sebelum menyempurnakan perasmian itu nanti. Tiap-tiap bahagian kita jangka tidak kurang daripada 1,000 penyertaan daripada peserta-peserta. Jadi this is our inaugural program Sarawak Aktif. Jadi kita jangka pada masa yang sama, iaitu pada 5 hari bulan. At the same time, we would be having at least around 12,000 people, the whole of Sarawak, participating program fun ride, ada senam aerobik, ada zumba, ada auto show, ada sepak raga bulatan, e-sport, extreme sport, gusti lengan dan sebagainya yang akan diadakan di gedung. Yang Amat Berhormat akan ikut serta bila Yang Amat Berhormat sampai ke gedung.
Datuk Seri Abdul Karim menambah pihaknya juga telah mendapatkan maklum balas daripada setiap residen dan pejabat daerah untuk bersama meraihkan sambutan Sarawak aktif di setiap bahagian di Sarawak. Katanya program itu akan diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Laporan berikutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat KPWKKM akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan kanak-kanak di Sarawak mendapatkan vaksin COVID-19. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kementerian akan bekerjasama dengan Persatuan Tadika di Sarawak serta melantik key person di setiap bahagian untuk menjalankan koordinasi. Kita akan bekerjasama dengan pihak kementerian dengan cara iaitu bersama dengan persatuan tadika di negeri Sarawak dan kita akan kita akan lantik key person di setiap bahagian untuk menjalankan koordinasi di mana ada dua mod vaksinasi, dua cara ya. Satu ialah kalau tadika itu dekat dengan dekat dengan tempat memberi vaksinasi itu, jadi mereka boleh pergi ke tempat itu sendiri. So kita akan tentukan yang mana boleh buat demikian. Dan yang mod kedua ialah untuk mewujudkan satu kluster di mana dalam 3 atau buat 4 tadika boleh menjadi satu kelompok dan mereka kanak-kanak daripada kelompok ataupun kluster tersebut akan diberi vaksinasi di salah satu daripada tadika daripada 4 buah itu tadi. So kelompok diwujudkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Sarawak MPAKS di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Fatimah juga menambah, beliau telah meminta KKM memberikan maklumat mengenai vaksin supaya ibu bapa jelas dan faham mengenai tujuan serta kepentingan vaksin. Sementara itu bercakap mengenai mesyuarat tersebut, beliau memberitahu ianya akan diadakan bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan dasar dan isu pendidikan awal kanak-kanak yang telah ditetapkan kementeriannya. Antara yang dibincangkan ialah terdahulu, Datuk Seri Fatimah telah menyampaikan watikah pelantikan kepada beberapa orang ahli MPAKS yang hadir secara fizikal. Di Miri, Australia akan terus menjalinkan kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan di Sarawak menerusi Universiti Curtin. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap pengerusi Badan Pengurusan Curtin Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kerjasama ini akan terus memberikan manfaat kepada Sarawak kerana ia selari dengan inisiatif kerajaan negeri. Ketika ditemui selepas mengadakan pertemuan bersama dengan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, Dr. Justin Lee di Universiti Curtin Miri pada Isnin, beliau berkata mereka telah berbincang mengenai beberapa perkara dalam pertemuan itu. I think there are two areas we talk about research and development, which will be very useful to our Sarawak government here, especially under Sarawak government initiative. That is in terms of our digital economy, and also in terms of green energy, production of green energy, and in the areas of digital technology. It is an area where we can really go into research in a big way, especially on big data management, system and so on. Where Sarawak now is focusing on, we are moving towards a digital economy. Selanjutnya, pembayaran kutipan harian Lembaga Kemajuan Bintulu BDA kini boleh dilakukan secara dalam talian melalui aplikasi SP Global. Timbalan Pengurus Besar BDA Abdul Rahim Abdullah berkata, pembayaran secara dalam talian ini amat komprehensif dan cepat berbanding cara konvensional sebelum yang dikutip Pegawai Penguatkuasa BDA. Dengan menggunakan aplikasi SP Global atau terdahulunya dikenali sebagai Sarawak Pay, kita juga beranjak dengan kemajuan teknologi bagi menggantikan pembayaran secara konvensional yang menggunakan wang tunai kepada pendekatan secara digital. Di samping itu, kita juga berhasrat untuk menggalakkan orang ramai untuk menggunakan
aplikasi SP Global ini di dalam penggunaan seharian. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penggunaan SP Global untuk kutipan harian di Auditorium Perpustakaan BDA pada Isnin. Menurut Abdul Rahim lagi, dengan cara ini ia membantu urusan pembayaran yang lebih senang, selesa dan cashless. Katanya lagi, pengguna yang melakukan pembayaran secara dalam talian ini akan mendapat banyak manfaat serta ganjaran antaranya cashback dan voucher tunai apabila membuat pembayaran, ganjaran kesetiaan dan memudahkan urusan pemindahan dana. Justru beliau berharap agar setiap penjajah dapat memanfaatkan sebaiknya kemudahan yang disediakan ini sekaligus melancarkan urusan pembayaran. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukassarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.